malam ni sembang santai lah. Mana jadi sebagai orang cakap persediaan kita untuk menyambut bulan yang hebat, yang agung, yang mulia, yang barakah, bulan Ramadan. Jadi kita cerita Ramadan, diambang Ramadan, kata Ustaz Zul. Dan malam ni kita macam biasalah untuk kita punya baca kitab. Jadi saya cakap kalau sempat kita buat separuh-separuh. Macam kau macam mana Kak? Kitab tengok. Kau tahu cerita puasa. Kau cerita raya. Ada orang puasa tidak cerita raya dah. Raya mana tahu ni? Wih, anak bulan tu tengok Ramadan. Raya. Rasa dapat tak raya tahun ni macam mana? Macam sebelum tahun lepas tak dapat. Raya puasa Wallahualam. Jadi macam mana tuan? Saya ikut dia. Saya menurut perintah. Kita tengoklah hadis Nabi SAW ni, kerinduan kita kepada baginda Nabi SAW. Kita rindu kepada Ramadan, tapi rindu kepada Nabi pun tak boleh juga. Kita nak ni kan, kita tengok ni tuan. Kita tengok bagi dua. Masuk waktu 3 minit sebelum waktu kita berhenti. Jadi kita pada hadis yang ke berapa? 30 35 32. Buka muka surat 67, hadis yang ke-32 kita baca tuan ya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni kita ikut apa yang Nabi tuturkan, Nabi sabda ni, itu adalah pesanan pada kita yang sebaiknya kita cuba teladani, ikut. Ya, kita sungguh-sungguh untuk cuba jadi, bukan jadi Nabi, jadi baik macam mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka muka surat 67, hadis ke-32. Tak banyak lagi tuan, kita 40 hadis ni kan. Lagi 8 selesai insya-Allah. Tajuk hadis tu berani dan disiplin. Ini sifat ya, sifat yang terpuji lah. Berani satu sifat yang terpuji, kedua disiplin. Tapi berani pada perkara kebaikan, bukan pada perkara kejahatan. Dia tu memberani betul lah, merompak selamba dah. Tu tak boleh pakai ya. Dia tu disiplin betul lah sokok tak wanti-wanti pada dulu sampai sekarang tak ada. Tu pun tak boleh pakai. Jadi berani dan disiplin pada perkara kebaikan. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa ashja'an nas. Qala wa qad fazi'a ahlul madinati layla sami'u sawta. Qala fatalaqahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala farasin li Abi Talhata uryin wa huwa mutaqallidun sayfahu faqal lam tara'u rawahul Bukhari. Artinya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Ini pengakuan para sahabat ya. Sayyidina Anas bin Malik ini Sayyidina Anas ni sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ya. Sayyidina Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas ni, jangan confuse. Jadi apa kata Sayyidina Anas? Bahawa Rasulullah sebaik-baik manusia. Maknanya Nabi ni memang sebaik, husnul khalq, maknanya sebaik-baik manusia, sebaik-baik paras rupa, semulia-mulia tutur kata, seindah segala-gala lah ya untuk Nabi SAW. Dan orang yang paling pemurah. Maknanya Nabi ni pemurah. Dalam satu hadis Nabi menerima hadiah. Dulu kita baca kan, selendang burdah yang baru ditenun, Nabi pakai, sahabat minta, Nabi bagi. Itu pemurahnya Nabi SAW. Dan orang yang paling berani, maknanya Nabi ini berani ya. Sifat Nabi ini berani pada kebenaran. Nabi tak pernah takut. Nabi ini berani. Berkata
Anas radhiyallahu anhu, pada suatu malam pernah terjadi suatu kejadian yang mencemaskan penduduk Madinah. Mereka mendengar suatu suara yang mencemaskan. Lalu orang ramai berpusu-pusu pergi ke arah suara itu. Tiba-tiba mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik dari tempat kejadian itu. Baginda mengenderai kuda kepunyaan Abu Talhah yang tidak berpelana dalam keadaan menggantungkan pedangnya pada lehernya sambil bersabda, "Tidak mengapa, tidak ada sesuatu yang kamu takutkan." Hadis riwayat Bukhari. Di hadis ini satu penceritaan tuan daripada Sayyidina Anas memberitahu suatu ketika. Sebelum tu Sayyidina Anas puji Nabi bahawa Nabi ni seorang yang paling baik, ahsan, yang terbaik, paling pemurah dan orang yang paling berani. Pernah satu malam terjadi satu kejadian mencemaskan penduduk Madinah. Satu malam ni kejadian yang mencemaskan ni apa? Mereka mendengar suatu suara yang mencemaskan. Maknanya satu suara mencemaskan. Jadi Nabi nak ajar apa ni? Nabi ni seorang ketua, imam, ya, makna tempat manusia berharap. Bila berlaku perkara yang mencemaskan, kata Sayyidina Anas, Rasulullah ni dia tak takut, pergi seorang. Jadi kita kena ikut kan, ya, khususnya abang-abang kita orang lelaki. Kau orang rumah cakap, bang ada orang bunyi kat dapur, bunyi macam mana? Hi 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 hi. Mencemaskan tu. Kita kena pergi dulu. Selalu macam mana? Selalu awak bila tengok dia tak ada benda tu. Tikus dia. Tikus beranak kecil tapi tengok. Dia menyuruh belakang akak, mata-mata akak tu basah. Ada ke tak ada? Jangan. Nabi dah ajar. Pergi dulu, ya. Dengar bunyi polik-polik kat luar. Ambil lampu suluh. Jangan takut. Ini tak ada kan, selalu akak lah yang kena. Dia berbaik berani dah, tak ada benda jawab, saya tengok, padahal dia dah comel dia kan. Jadi Nabi seorang yang berani. Bila ada suara yang pelik, maka Nabi segera pergi sebagai seorang pemimpin ketua. Jadi orang ramai berpusu-pusu pergi ke arah suara itu. Suara bunyi macam orang menjoget, bunyi suara yang mencemaskan. Tiba-tiba mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik dari tempat kejadian itu. Orang ni dia pergi geramai sebab sahabat ni pun mungkin takut. Apa bunyi suara ni? Ajak seorang, kau lah depan dia seorang ni. Kau lah dulu, kau andal kan? Kau lah dulu, dia minta tolak kan? Jadi mungkin lambat sikit. Dalam perjalanan dia orang nak pergi ni tadi, jumpa Rasulullah balik daripada tempat kejadian. Maka tiba-tiba mereka menemui Rasulullah SAW dalam perjalanan balik dari tempat kejadian itu. Baginda mengenderai kuda kepunyaan Abu Talhah yang tidak berpelana. Makna Nabi naik kuda tuan. Nabi naik kuda ni tak berpelana ni, macam mana keadaan? Apa yang kita boleh bayangkan? Pelana ni, tahu tak pelana? Saddle kan? Saya main kuda, saya tak guna nyebut, insyaAllah. Daripada hujung muncung kuda sampai hujung ekor. Daripada bridle yang tali dia beat besi dia. Ataupun dia punya tali kekang kita panggil. Kalau orang main kuda dia panggil rein, ya. Rein, bridle, beat, pasang. Itu untuk dia punya steering, itu kena pakai. Kemudian pakai blanket atau namna nama. Lepas tu taruh saddle, lepas tu pasang guard dia. Tali kat perut tu. Lama masa. Kalau dah tua macam saya ni mungkin setengah jam, 45 minit, silap 1 jam. Hegeh nak masang. Konon lah kuda tinggi pada kita. Nak masang beat tu dia angkat kepala. Tergantung kita. Nama berpeluh nak masang, tak payah naik kuda pun tak apalah. Sebab tak elok main kuda kan. Ya. Kalau nak naik kuda, datang ke tempat kuda saya itulah di Kampung Jimah Baru, ya. Jadi bila disebut Nabi tidak berpelana ni, maknanya Nabi SAW ni nak copek, tak payah pasang pelana. Pum. Kita selalu tengok cerita koboi lempek tu kan, Rasulullah lebih cokap daripada koboi kan. Naik, pergi, balik. Maknanya laju ke perlahan? Tentulah laju. Takkan dah naik terdapat bila sampai dulu orang kan. Jadi dia orang sampai Nabi dah nak balik, maknanya laju. Hebat Rasulullah tuan.
Ya, Nabi ni seorang penunggang kuda yang hebat. Sebab tu Nabi kata ajarlah anak-anak memanah, menunggang kuda dan berenang. 3 sukan ni ada sunnah yang tuan. Ya. Kalau berdoa tuan, ada satu hadis berdoa orang yang menyangkutkan busur panah tu di bahu dia berdoa, insya-Allah Allah Taala makbulkan. Itu sunnah. Sunnah memanah ni. Anak-anak kita kalau memanah suruh dia belajar betul-betul, ya. Kemudian kalau nak combine 2 sunnah sambil berkuda, memanah. Sekarang dah banyak memanah sambil berkuda. Nak combine kan berenang naik kuda sambil memanah. Itu tak pernah buat orang. Ya, jangan kita pergi itu betul bid'ah tu. Bawa kuda dalam kolam, bawa panah pergi manah, itu tak boleh. Memanah sambil berkuda boleh. Berenang sambil manah orang tak buat. Apalagi berenang sambil buat kuda sambil buat panah. Kuda tak ke mana, panah tak ke mana, kita pun tak ke mana. Janganlah kita ubah-ubah, ya. Tapi memanah sambil berkuda tu sahabat dulu kalau berapa orang memang ada. Ada sunnah ni. Maka Nabi SAW seorang penunggang yang hebat, sambil menggantungkan pedang pada lehernya dan bersabda, tidak mengapa, tidak ada satu yang kamu takutkan. Nabi pula SAW bila keluar tadi bawa senjata. Ini nak beritahu persediaan tu kena ada. Kita tak terajah babi buta pakai kain pelekat keluar tak baju. Pergi kerja penyamun, dikatuk tak penyamun dengan lampu suluh pengsan. Bawa lah satu, tapi jangan bunuh. Kan? Kira-kira peneman dia senjata ni meneman kan. Tapi bila keadaan terdesak kadang kita selalu lupa. Saya pernah satu ketika pergi menjalur ikan hari malam, lepas isyak tepi sungai je lah semayang daripada maghrib isyak kan. Lepas tu balik dalam hutan budak-budak konon-konon macam nampak hantu lah. Bila nampak hantu lari tu, baling dengan parang semua lagi. Patutnya senjata pegang. Buang senjata cabut lagi, terlanggar pokok wabah kan. Jadi bila dah takut kadang senjata kita tak buat. Tapi Nabi ni berani dan dia berdisiplin. Maknanya kalau ada musuh, senjata kena ada. Orang tua cakap hati berani, senjata tajam. Maksud dia apa? Kalau ada duit semua boleh quit. Orang ada duit ni dia berani selalu kan. Orang banyak duit ni dia berani selalu. Yang comel ni orang tak apa ada duit, RM7 ada dalam kocek. Nak pergi pasar raya 10 bintang, mandang pun tak dapat. Saya pernah satu musim haji, ada orang kampung saya, Datuk dia kaya, dia duduk Darul Tauhid semalam berpuluh ribu hotel lah. Dia ajaklah kita orang kampung pergi. Sampai ke hotel tu, ditahan dekat, pakai baju Melayu, pakai kain sarung, dihalau. Memang duit ada 25 rial dalam kocek. Mana nak masuk hotel bintang banyak tu? Tak mau, dia dah jalan laju. Panggil belum, kena tahan. Seorang abang kena tahan, sadar itu orang kampung. Nin, tak bagi tak manager. Tak bagi manager masuk. Dia tengok ni tak RM1 ni orang ni tak. Mana nak masuk hotel buat kacau tu. Dia pun datang, cakap putih dengan ni, I punya guest semua ni. Bilik dia tu ada suite, ada bilik dia, bilik tetamu dengan ada hall besar surau kita ni. Jadi guard tu dia terus apa, panggil manager sudah. Masuk-masuk jumpa Datuk K dengan Datuk Siti kat dalam. Terus naik ke atas. Ibarat kata duit tak ada ni, hati takut. Kalau hati berani, senjata tajam. Jadi Nabi SAW mengajar, kalau ada kecemasan apa-apa, senjata ni kena bawa. Pakai tak pakai tu nombor 2. Maknanya senjata nak pergi pasar, duit lah. Jangan pergi pasar awak parang, tangkap oleh polis. Kalau nak pergi ke hutan, bawalah parang. Kalau naik ke gunung, bawa tongkat. Kalau nak kayuh basikal, jangan pakai kot-kotat. Pakailah yang menutup aurat. Takut nanti payah kan. Sebab Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ni dia sangat pemalu, sehingga hari wafat Allah Ta'ala ilham kepada dia untuk dia pakai seluar. Dalam kisah mengatakan Sayyidina Uthman ni, aurat tu tak aurat, dan aurat ni yang patut ditutup di depan kerabat, mahram, di depan mahram, aurat lelaki pusat ke lutut.
Orang perempuan dada ke lutut. Jadi orang lelaki tak payah kawan anak-anak dia pakai seluar pendek berasa ya, pusat ke lutut, kecuali di hadapan pasangan. Jadi Sayyidina Uthman isteri pun tak pernah nampak aurat dia cukup menjaga. Sebab tu malaikat malu pada Sayyidina Uthman, sebab dia ni seorang yang pemalu. Satu kisah diriwayatkan Nabi SAW, mungkin hari tu panas, Nabi tak pakai baju, duduk kat rumah. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pak mentua kan, bapa kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi tetap tak baju. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar pun pak mentua juga ya, anak Hafsah nikah Rasulullah. Tapi bila datang Sayyidina Uthman ni menantu Zunurain yang menikahi dua orang anak Nabi, Nabi pakai baju. Sebab Nabi pun macam sorgan lah dengan Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman ni pemalu dan malaikat pemalu. Hari dia nak meninggal, kalau tikam Allah Ta'ala ilham dia pakai seluar. Dia pakai seluar, lalu dia pun ditikam dan wafat. Sebab apa? Dia cakap, aku takut kalau aku mati nanti auratku terbuka. Kita ikutlah sahabat. Baik, jadi Nabi cakap kalau nak ada apa-apa pengajaran dalam hadis ni, kalau ada sesuatu menakutkan, bawalah sesuatu sebagai teman untuk perlindungan. Keterangan dalam hadis ini kita dapat melihat keberanian dan kedisiplinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku satu kejadian menakutkan penduduk Madinah pada satu malam, maka Nabi kita adalah orang yang pertama sekali berangkat menuju ke tempat kejadian itu. Kita lihat Nabi SAW pergi dengan senjata yang lengkap dan baginda mampu mengendarai seekor kuda yang tidak berpelana. Kalau bukan Nabi kita itu seorang yang pandai menunggang kuda, sudah tentu baginda tidak dapat berbuat demikian. Jadi baginda adalah seorang yang cekap, disiplin, berani dan terlatih. Jadi kita khusus orang lelaki, kita kena ikut Nabi, jadilah seorang yang bertanggungjawab, berani, cekap dan berdisiplin. Ni semua orang rumah daripada masak, jaga anak dengan bunyi hantu pun orang rumah duduk depan. Nak pergi pasal malam pun orang rumah buat motor, dia duduk belakang. Sigung dia sekali kat pada tu galak. Jadi ini buat berani walaupun tak apa berani. Piramli dah aja sap seluar koyak pergi naik jahit. Tapi kau nak tunjuk berani. Jangan lebih tak comel. Sebab orang perempuan ni dia pun tak ada pilihan sebenarnya. Macam saya lah, saya takut ulet sampah tu, saya takut. Kadang pergi bercuti dulu, dah terlupa tak siapa tak buang sampah. Ulet tu merayau atas lantai. Saya balik-balik nak minum, tengok apa bondo putih ni kan, boreh terabur. Tengok ulet, saya melompet atas kitchen cabinet. Tak turun. Kut 3 hari tak buang, 3 hari saya duduk atas tu. Orang rumah tercakap, dia pun gali, tapi dah abang lagi gali, nak buat macam mana? Tak boleh tuan. Kau nak bunuh saya, bunuh seorang kan molek tu kat rumah. Matilah. Ya, lagi takut pada jarum. Jarum takut tak? Betul, vaksin ni belum dah, saya bagi orang lain tu. Takut tak cukup. Ya, kita bagi orang lain dulu, cucuk orang lain apa semua kan. Dia nak pergi haji tu pengsan dia. Dia cucuk dia. Abang tu, "Toi kau bah." Jangan kau elok toi mati. Jadi bagi orang lain dulu. Jarum, bulet sampah, comel. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Inilah Sayyidina Anas meriwayat hadis ni. Para sahabat apabila masuk sahaja Syaban, mereka akan buka mushaf Al-Quran ini sebagai persediaan untuk baca di bulan Ramadan. Maknanya kita ni tuan, bulan Syaban ni dah seminggu lagi tinggal ni, bacalah Quran start. Ya. Maknanya kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, orang yang tak sedar Ramadan, tak gembira, dia orang yang malang. Maknanya dia selambut, bulan apa pun dia macam tu hidup. Maknanya dia termasuk orang yang malang. Allah Ta'ala tak beri dia perasaan merindui, mencintai bulan Ramadan. Orang cakap, kita beribadah sama, tak ada bermusim-musim. Betul, tapi musim ni pun perlu, macam pokok buah lah. Kut sepanjang masa durian macam kelapa pun muak, tuan-tuan tengok. Jadi bermusim, rogo pun cantik. Jadi Ramadan ni dia sekali dia tak musim, pahala banyak, muai. Tuan-tuan puan saya tengok muka sama lebih kurang daripada tahun kemarin. Tu orang makna tuan-tuan ni Allah Ta'ala dah pilih.
Jadi kita pergi surau hari biasa, hari tak biasa pun kita pergi, bulan Ramadan ditambah ya. Mengaji, baca. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Diampunkan dosa apa yang dahulu yang dah habis. Kalau Allah Ta'ala nak berkehendak pada dia, yang akan datang pun dia terhindar daripada melakukan dosa. Nabi cakap, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan malam Ramadan, iaitu bertarawih, maka Allah Ta'ala pun ampunkan dosa yang lalu. Dan Ramadan itu bulan pembebasan daripada api neraka. Kata Sayyidina Jibril dalam satu doa dia, diamin oleh Nabi, celakalah orang yang berjumpa Ramadan, masuk dia dalam bulan Ramadan, di akhir Ramadan keluar tidak dapat pengampunan Allah. Nabi aminkan. Maknanya orang ni memang malang. Dia jumpa Ramadan, dia duduk dalam bulan Ramadan, habis Ramadan dosa dia macam tu juga, tak dapat pengampunan, tak dapat pelepasan daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita berdoa, ya Allah, berilah kekuatan untuk kita menghadapi Ramadan ni sebagaimana yang sepatut. Nabi SAW sangat pemurah, kata sahabat, tapi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Kok kita ni tak berapa nak suka belanja orang, bulan Ramadan ni belajar lah ya. Kok takut beli kat kedai itu mahal, masak sendiri. Tapi pastikan kita pandai masak. Jangan masak nanti gaso aku semangat. Jangan kau orang terpek kayu, tadi tak pek kayu. Makan ni kita punya masakan, tadi kobah masuk hospital lah. Kan? Kalau kita pandai masak, boleh masak sendiri nak jimat. Buat kuih kelopong tu biar boleh tolan. Diberi pula dekat uan. Uan tu kunyah-kunyah tak balik lagi palsu, dengan kelopong-kelopong lagi palsu tak tolan. Gayo dah sedih, uan dah tak ada. Siapa Kak Cik bagi kuih kelopong lihat yang amat macam segirap. Entah macam mana dia buat, dia nak suruh balik dah. Kita ada buat package surau punya RM2 satu. Dia nak jimat punya pasal dia ni tak pernah bersedekah, tapi dah khabar dan itu dia cuba nak bersedekah, dia buat sendiri. Tak balik lah haiwan tu masuk postmortem tu sampai ke sini melilit lah. Jangan berbuat ya. Kalau kita pandai masak, masaklah sendiri. Tapi kau tak pandai, beli sahajalah. Jadi apa tuan, pertingkatkan ibadah. Sebab apa? Ibadah yang wajib itu digandakan sebanyak 70 kali. Ibadah yang sunat itu diberi ganjaran seperti ibadah wajib. Sembahyang tarawih itu sunat. Sunat apa? Sunat muakkad. Ya, sunat muakkad sembahyang tarawih itu. Maksud tarawih itu berehat-rehat. Jangan dibaca laju, diimport imam 3 minit yang tarawih 8 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bam tu seorang kobah, seorang tengsan laju tu. Tapi syok imam. Promote, ajakkan kawan. Surah An-Nur best. 4 minit selesai 8 rakaat. Kan? Sampai masa imam muda hari tu MC terlebih minum cendol, datang imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 10 minit sembahyang isyak balik, silap lah. Malam ni imam sudah tukar lah. Imam laju terseliuh pinggang. Jangan. Sembahyang tarawih maknanya berehat. Tapi jangan rehat lama mana-mana apa lagi kat jemaah. Kan panjang dayu macam. Dia rehat maksudnya bertenang-tenang, lepas tu habis 4 rakaat panjang sikit dia punya wirid, ada doa. Tazkirah tak dibenarkan, SOP kan. Jadi kita patuhilah SOP juga. Tapi kau nak imam nak pusing belakang dia tazkirah. Tuan-tuan buka jangan lebih-lebih. Cukup itu tazkirah lah tu. Kan makan apa yang ada ya. Sebab kita setiap tahun sepanjang hidup kita, saya ingat daripada saya kecil segala buah, daripada buah duku, buah langsat, buah sampai ke buah leletup tu pun ada. Masa puasa semua sedap. Ayam yang berlari tu meleleh kita tengok. Masa puasa boyo tu nampak macam apa? Teringat ada boyo panggang Taman Negeri. Teringat kau nampak boyo kat situ tu sedap dia ni kalau panggang. Kalau bulan puasa, tapi bila buka tak habis. Tak habis dah bila buka murtabak tinggi Dia ni beli 2, dia ni beli 3, dia bersimpang siur tu, dia tak perasan. Mak dah beli. Kang ayah sedap murtabak beli balik. Tinggi ni. Bila nak habis kan?
Nak menyedap hati, balik dan surau kan makan lah. Tak payah makan dah, balik dan surau tengah tarawih mata dah ngantuk. Jangan membazir. So bagi sama juga. Bang, kau ambil lorong ni, ibu kau ambil sini, kau kakak bagian air, ayah bagian bakar-bakar. 4 kali hantar kat kereta, mengandap kereta buat macam nak buka. Kono air ketira setengah liter dah panjang. Pandang ya ayam. Nak bagi kat jiran pun sama macam kita. Dia nak bagi kita nak bagi dia. Dah lepas buka tak payah bagi dah. Semua orang dah tak perlu makan. Kau nak bagi sebelum. Jadi imam pusing, tuan-tuan jangan membazir ketika buka. Makanlah kurma dan air sejuk, kita ikut sunnah, kita makan sikit. Besok kita puasa lagi. Allah sembahyang. Kita terus kira ringkas imam bagi, ya. Tapi jangan cerita yang sama lagi. Tukarlah. Tukar. Besok cerita lain nak. Besok cerita sedekah. Bersedekahlah kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Tak kira bersedekah duit apa. Nombor akaun tertera di sini. Takkan hari-hari tak nampak. Surau lain tak berani macam ni lah. Dia watermark bawah kalau dalam ni, surau ni permanent. Ya, kalau nak minta derma tinggal nak tabuk lubang di sini. Ni taruh plywood, bawa ke masjid negeri ke masjid lain. Letak ni. Contoh kalau ada nak buat membangunkan apa kan, sini lubang sikit dah. Tak mengganggu penceramah dah, setakat lubang kecil dah. Dia boleh jadi tabung ni 2 in 1 ni, 3 in 1 kan semua boleh ni. Lembu akaun dah siap. Ya. Jadi gaji-gaji lah, beri surau, beri masjid, beri orang makan, berilah apa nak beri. Sebab apa kita wallahualam, yalah seminggu ni lama sebenarnya. Jadi kita berdoa. Tak salah Allahumma barik lana fi sya'ban. Tak salah doa tu. Jangan kita cakap tu bid'ah tu, Nabi hadis doa info tak payah. Doa yang baik itu boleh. Bacalah doa yang baik. Jangan kita doa orang susah itu tu tak bagus. Doa yang terbaik, ya Allah berilah aku kelapangan waktu saudara maru ni semua diberilah ya Allah, kelapangan hidayahmu, kekuatan untuk beribadah. Waktu kita makan buka puasa tu doa, ya Allah beri kekuatan pada makan ini untuk aku kuat supaya dapat tambah ibadah bulan Ramadan yang mulia ni. Macam tu doa kan. Wallahu alam. Waktu benar masuk, cukuplah sekadar itu dulu tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya kena wanti awal, dah masuk waktu kan. Sebab ada sahabat kita di surau tu dia buat majlis malam ni ya. Lagipun dah nak puasa ni, tak sabar akak nak tadarus balik kan. Orang perempuan dia dah mula tadarus. Di surau kita di Senayan dah ada tadarus dah. Dia sebenarnya tadarus ni setiap malam. Tapi setiap malam kita tak dapat bulan Ramadan ni syukur alhamdulillah. Kan? Ini bulan Ramadan tidak, bulan Syakban tidak, Muharram tidak, Dzulhijjah tidak, apa pun tidak. Tak ada tadarus, dia jalan terus je. Habis balik, tak adalah nak buka Quran, tak ada nak apa. Jangan tuan ya, kita berubahlah. Jadi Ramadan ni madrasah. Maknanya madrasah tu kita pengajian kita bermula habis ya, masuk bulan Syawal sambung puasa 6 hari. Teruskan bersedekah. Sebab tu orang tua dulu dia ajar, habis Ramadan bagi duit raya. Itu sedekah tu. Rentetan sambungan daripada Ramadan. Kita tak nampak. Kita nampak budak tu datang, habislah duit dia ni. Budak ni 3 kali datang lah. Dia balik. Kau kena datang tadi. La ilaha illallah. Budaknya ni marah. Jangan bagi banyak. Bagi dia 50 sen sekali datang. Dah dapat dah sekilo tu muak lah. Sekilo duit 50 sen baru RM20. Tak sampai RM20. Jangan bagi duit RM20 tu Kang, kau kepala nak isi minyak kan. Bagi dia 50 sen. Nampak lagi bagi dia 50 sen. Tukar duit 50 sen banyak. Dapat dia tengah kilo muak lah dah. Ya, sebab apa? Ini bulan Ramadan gajian bersedekah. Bila masuk raya dah cik tutup itu dah SOP balik. Dia mana peduli SOP tak SOP, bagi duit. Letak ni beratur kan. Kat luar pintu pagar dia. Dulu satu. Dah jangan datang lagi kan. Boleh ke cakap tu? Jangan. Jalan lewat adik, nampak orang tak kenal, kau lari. Jangan lagi arah ke tengah jalan, lagi tepi jalan perlahan dia berjogging kan. Kamu budak ni lurus, bila suruh lari nampak orang dia bantai lagi menit yang bahaya juga. Nak kena nasihat kena betul. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, selamat berpuasa dan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Doa-doalah kita semua ni ya, sama saling mendoakan. Doaan saya minta ampun, minta maaf hujung rambut, hujung kaki. Kalau ada salah dan silap kata-kata selama kita bersama, panjang umur. Kalau ni kita jumpa lah lepas raya kan. Tapi kau nak jemput buka puasa ke rumah, mana tu kau ada kambing golek apa boleh lah ya, bagi tu awal.
saya cuba umpai dengan kawan kalau tak ada aral melintang kan. Kalau surau pun sama jugalah, kalau ada nak ni boleh beritahu, terbuka semua insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi saya berdoa kepada Allah SWT supaya memberkati segala usaha kita yang baik ni, sebab kita ni tak boleh nak baik banyak dan sikit je. Mudah-mudahan Ta'ala beri yang sedikit tu ganjaran. Sebab tu Ramadan tu kita kena ambil kira, ambil borek yang ada. Sina Umar nak masuk Ramadan dihias masjid-masjid dengan lampu dan juga suruh orang mengaji. Sina Umar ketika memerintah menjadi Amirul Mukminin, kata Sina Ali, wahai Sina Umar, ya Amirul Mukminin, semoga Allah Ta'ala menerangkan kubur kau sebagaimana kau menerang masjid-masjid sempena Ramadan. Ramadan ni hebat kan ya, tapi kita bukan hamba Ramadan. Mana kena faham, kita tambah. Samalah kat rumah kita pakai biasa, kat surau kita pakai lain. Samalah kaedah dia. Bulan biasa kita tak apa ni, masuk Ramadan pertingkatkan, hiasilah dengan segala keindahan. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah SWT, salah dan silap dari pengalaman diri sendiri. Sekali lagi saya minta maaf. Sama-samalah kita menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan muhasabah diri, dan tarawih jangan tinggal. Dan sunnahnya semayang di surau atau masjid itu sunnah. Kalau tak sempat bolehlah semayang di rumah, tapi jangan ambil alasan nak semayang kat rumah sebab tahun lepas dah biasa jadi imam, tahun ni dia nak jadi imam kat rumah juga, semayang menghadap sliding door cermin, lepas tu tengok TV dengan semayang. Semayanglah kat surau, semayang kat surau ya, sunnah ya, semayang. Memang Nabi awal semayang kat masjid, sahabat datang, hari kedua semayang kat masjid, hari ketiga Nabi semayang kat rumah. Sebab Nabi cakap, aku tak nak tarawih ni jadikan wajib. Memang ada hadis mengatakan semayang sunat tu baik di rumah, tapi dalam hal tarawih, sunat muakkad, sunnah diadakan di surau dan masjid. Orang laki-laki ya, orang perempuan ala kulli hal, nak semayang kat rumah boleh, semayang di surau pun afdal. Orang perempuan dia section dia lain, dia pekah dia lain, dia hebat ya, orang perempuan, sehingga boleh niat iktikaf dalam rumah pun taklah bagi ganjaran iktikaf. Orang lelaki jangan memandai nak buat iktikaf di rumah ya, pergi ke surau masjid. Wallahu alam. Cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa. Kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahiha minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.